Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bercakap dengan apa yang tidak kamu lakukan. Amat besar kebencian dan kemurkaan Allah di atas apa yang telah kamu cakapkan lalu kamu tidak melakukannya. Sesungguhnya Allah mengasihi dan menyukai orang-orang yang berjuang dan berperang pada jalan Allah dalam satu saf, seolah-olah mereka itu satu binaan yang kukuh yang tersusun rapi padanya. Surah As-Saff ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Yang berusaha pihak pengurusan surau, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pimpinan masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertunjuk serta inayah daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik. Kita baru sahaja sama-sama dapat mendirikan solat maghrib secara berjamaah di saat luar sana masih ramai orang-orang yang asyik dan leka dengan dunia yang tak berkesudahan. Namun kita bersyukur Allah pilih kita dapat hadir menyahut seruan muazzin yang melaungkan seruan ilahi untuk mengikat diri kita dalam mengabdikan diri kepada Allah dengan pengabdian yang sebenarnya. Dan kita kekal dalam surau ini untuk kelangsungan majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga. Majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat bersama dengan orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi mereka yang sedang dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang saya bacakan pada muqaddimah tadi dipetik daripada surah As-Saff yang kita semua sedia maklum akan apa yang dimaksudkan dengan Saff itu sendiri. Saff ialah barisan ataupun satu gerak kerja berkumpulan yang dikaitkan dengan perbuatan sembahyang. Dan bagaimana elemen yang mengandungi daripada kandungan ayat-ayat dalam surah As-Saff itu.
Allah mendidik para orang yang beriman supaya mereka ada rasa tanggungjawab dan sifat amanah mereka untuk melunaskan kewajipan sebagai golongan yang memenuhi 3 tujuan dan matlamat manusia diciptakan Allah Ta'ala. Kita sedia mengetahui dan memahami bahawa kita dijadikan Allah Ta'ala ni ada 3 tujuan. Yang pertama ialah sebagai hamba kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah Allah. Dan yang ketiga sebagai golongan yang menunaikan amanah Allah Ta'ala. 3 perkara ini mesti setiap individu kita menunaikan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan perkara ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para generasi awal umat Islam untuk menjadikan kita umat akhir zaman menjadi lebih yakin dan tidak ragu lagi dengan apa yang telah dicontohkan oleh mereka untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita masih lagi dalam kehangatan memperingati kelahiran Nabi SAW. Rasul akhir zaman yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Rahmat itulah yang dimaksudkan ialah Islam sebagai acuan kehidupan. Manusia mendapat kehidupan yang sejahtera bersama Islam. Bermulanya ujian ataupun bermulanya gerak kerja itu di kota Mekah. Di saat masyarakat orang-orang Arab dalam kegelapan jahiliah. Maka Nabi SAW mengajak dan menyuruh masyarakat Arab membebaskan diri daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya petunjuk. Namun tidak semua menerima seruan itu. Bukan setakat tidak menerima, bahkan menolak dan memusuhi seruan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun mereka yang mengecapi nikmat hidayah yang menjadi pilihan Allah Ta'ala untuk mendapat nikmat Islam, mereka itulah generasi yang disebut para sahabat as-sabiqun al-awwalun. Generasi awal umat Islam yang mendokong bersama dengan Nabi dalam menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang benar-benar menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hati mereka tidak ada sedikit pun keraguan terhadap apa yang telah diceritakan dan dijanjikan Allah kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka mendapat suatu kemuliaan. Walaupun kedudukan dan bilangan mereka sedikit dan terbatas, namun mereka mendapat kekuatan dengan apa yang telah dicapai oleh mereka berdasarkan iman dan taqwa yang Allah anugerahkan. Sehingga memeningkan para orang musyrikin yang di kota Mekah pada waktu itu. Dan orang Mekah sendiri pun dalam keadaan tidak tahu nak macam mana lagi untuk memaksa kalangan para sahabat yang telah beriman bersama dengan Nabi SAW. Ada di kalangan mereka yang disentar dengan besi panas. Ada di kalangan mereka yang disebat dengan cemeti sehingga luka berdarah. Ada di kalangan mereka yang ditindih dengan batu yang berat sehingga sesak nafas. Ada di kalangan mereka yang dibunuh, disula dengan kejam. Tetapi Islam tetap di hati mereka.
Mereka yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Dan mereka tunaikan apa yang dilafazkan pada lidah mereka, penyaksian tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Lalu mereka berjaya membuktikan dengan perbuatan mereka sendiri. Mereka lah yang menjayakan agenda rahmatan lil alamin. Apabila Islam disekak dan dimusuhi di kota Mekah, sehingga berlakunya hijrah Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun usaha dilakukan di Mekah, namun tidak ada laluan dan ruang untuk dilaksanakan Islam di Mekah. Menjadikan satu syariat yang telah pun digazetkan oleh Allah Ta'ala dalam memberi pedoman dan pelajaran kepada generasi yang datang selepasnya, termasuk kita yang ada pada hari ini, untuk memahami dan menjiwai bagaimana kewajipan menegakkan Islam itu tidak boleh ditinggalkan dan diabaikan dalam kehidupan manusia. Sehingga mereka, para generasi awal umat Islam di Mekah, sanggup bersama dengan Nabi tinggalkan tanah air, tinggalkan harta benda, berpisah dengan kaum kerabat, sanak saudara. Bahkan ada di kalangan suami sanggup berpisah dengan isteri, anak berpisah dengan ayah dan ibu mereka, semata-mata untuk melunaskan kewajipan dalam meletakkan Islam itu berdaulat dan memayungi kehidupan. Yang perjalanannya itulah yang disifatkan sebagai agenda rahmat yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Namun mereka, generasi awal umat Islam, telah membuktikan dan menunjukkan tauladan dan contoh yang terbaik. Apa yang mereka utarakan, yang mereka cakapkan, lalu mereka lakukan. Dan mereka buktikan dengan tindakan dan perbuatan mereka. Sehingga Allah tidak sia-siakan apa yang telah mereka lakukan. Allah Ta'ala mengiringi apa yang telah diusahakan mereka itu, yang dinamakan nusrah, pertolongan Allah ke atas mereka. Sebab itu bila kita menyaksikan para generasi awal umat Islam yang mendokong perjuangan bersama Nabi, Allah Ta'ala takdirkan keadaan mereka dalam bilangan yang terbatas, dan kemampuan pada sudut persenjataan pun terbatas. Pada sudut material ataupun kebendaan juga terbatas. Tetapi apa yang kita nak ambil pelajaran daripada situ ialah bilangan kekuatan dari sudut persenjataan dan kekuatan dari sudut kebendaan bukanlah menjadi syarat utama dalam untuk mencapai kemenangan. Tetapi ia termasuk di antara keperluan untuk mencapai kemenangan. Dia kena faham. Namun yang paling besarnya ialah apa yang dinyatakan ataupun apa yang dimaksudkan ialah nusrah, pertolongan Allah Ta'ala. Dan bagaimana untuk mencapai nusrah, pertolongan Allah? Tidak lain mesti menjiwai sifat orang yang beriman yang sebenarnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat generasi awal umat Islam. Setelah mereka percaya Islam yang dibawa oleh Nabi itu agama yang benar, jalan hidup yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan,
lalu mereka menyaksikan dengan lafaz syahadah itu, lalu mereka buktikan dengan penyaksian itu. Mereka sanggup berkorban dan melakukan apa sahaja, sehingga mereka mampu menzahirkan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar kecintaan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu cintakan Allah, maka hendaklah ikut akan daku. Allah suruh Nabi royak kepada para umat baginda, jika betul kamu semua cintakan Allah, hendaklah kamu ikut ajaran aku. Hendaklah kamu bersama dalam memperjuangkan agama yang aku perjuangkan. Itu maksud dia. Nescaya Allah Ta'ala akan suka dan kasih kepada kamu. Bila Allah suka dan kasih kepada kita lah yang menjadikan asbab kepada nusrah, yang menjadikan sabit kepada datangnya pertolongan Allah. Hak ni yang kena nak faham. Namun sebab itulah apabila saya memetik daripada surah As-Saff tadi, satu amaran Allah kepada para orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu cakap dengan apa yang kamu tidak buat. Jangan kamu menyaksikan Allah dan Rasul itu yang kamu kasihi, tiba-tiba kamu tak terjemahkan kasih kamu kepada Allah dan Rasul melalui perbuatan dan tindakan kamu. Termasuklah bukti kasihnya kita kepada Allah dan Rasul, kita menunaikan kewajipan menjaga agama Allah dan mendaulatkan agama Allah, sebagaimana yang telah pun dilakukan oleh para generasi awal umat Islam. Bagaimana mereka sanggup berpindah daripada Mekah ke Madinah untuk menterjemahkan bagaimana kewajipan menjaga, menegakkan dan menjaga agama Allah. Yang menterjemahkan tanggungjawab sebagai khalifah Allah. Allah Ta'ala nyatakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berbicara dengan para malaikat, mengisytiharkan bahawa akan dilantik manusia untuk melaksanakan tanggungjawab khalifah Allah. Khalifah itulah kita sedia mengetahui ulama telah menghuraikan dengan huraian iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Menegakkan dan meninggikan agama Allah mengatasi segala-galanya. Meletakkan Islam itu memayungi kehidupan. Arti kata lain, polisi dan dasar kehidupan mesti merujuk kepada Islam. Mesti menurut apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Apa yang dihalalkan oleh Allah, kita halalkan. Apa yang diharamkan Allah, kita haramkan. Apa yang dinyatakan Allah, perkara itu dibuat dapat manfaat, kita pakai usaha untuk melakukannya. Apa yang diamarkan Allah, jika buat perkara ini memberi mudarat, maka kita pakat tak buat perkara itu supaya tidak berlaku mudarat kepada kehidupan. Maka itu yang dimaksudkan iqamatuddin, tegakkan agama. Dan Rasulullah telah mencontohkan tauladan kepada kita. Proses untuk menegakkan agama itu tak dapat tidak mesti memiliki tapak dan kuasa pemerintahan. Maka di sinilah suatu ibrah dan pedoman kepada kita.
dengan mengambil apa yang telah disebut oleh ulama mengenai kaedah fiqhnya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna perkara yang wajib melainkan dengannya maka menjadi wajib. Ayat 30 surah Al-Baqarah tadi menyatakan asas hukum wajib sebagai menegakkan pemerintahan Islam ataupun khalifah Allah Ta'ala di atas muka bumi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu membawa suatu asas ayat memahami akan kewajipan meletakkan dan menegakkan agama Allah berdaulat dengan kuasa pemerintahan. Disamping dengan hadis Nabi yang menyatakan kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, adalah menjadi kelaziman kalangan Bani Israel itu pemimpin-pemimpin ada dari kalangan Nabi-Nabi, menunjukkan bahawa Islam, agama yang Allah Ta'ala turunkan, mesti memandu kehidupan manusia. Ia menterjemahkan apa yang dimaksudkan Allah, termasuklah ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Padanya keterangan mengenai petunjuk dan keterangan yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Maka di sini jelas dalil-dalilnya, panduan daripada Al-Quran dan Sunnah untuk kita para generasi mutaakhir ini mengimani dan meyakini dalam meneruskan tanggungjawab dan kewajipan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Dalam melaksanakan apa yang disebut sebagai hifzuddin, nak jaga agama. Dari sudut maqasid syar'iyahnya, kita sedia mengetahui ada 5 perkara asas yang penting yang perlu kita hadam, yang perlu kita ambil perjalanan. Yang pertama, hifzuddin, jaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga kewarasan akal. Yang keempat, hifzun nasab, menjaga kesucian nasab keturunan. Dan yang kelima, hifzul mal, menjaga kesucian harta. 5 perkara ini teras bagi fitrah kemanusiaan yang mesti dijaga melalui petunjuk agama, yang mana kekuatannya bermula dengan menjaga agama. Bila agama dijaga, akan terjagalah semua rentetan 4 perkara yang berbaki tadi. Bila Islam berdaulat, Islam dijaga dengan begitu rapi oleh kita para orang yang beriman, maka sekaligus akan terpeliharanya nyawa, terpeliharanya akal, terpeliharanya nasab keturunan, terpeliharanya harta benda yang menjadi satu keperluan asas bagi kehidupan manusia. Sebab itulah Rasulullah dan para sahabat telah menterjemahkan konsep dan perjalanannya kepada kita. Dan dalam masa yang sama, kita pula dalam kehangatan bulan Rabiul Awal ini memperingati kelahiran kerasulan Nabi SAW. Yang menjadi kelaziman kita ni, setiap sambut maulud kita pakat selawat ke atas Nabi. Kita pakat ingat tarikh lahir Nabi. Dan menjadi budaya masyhur masyarakat kita, rukun dia yang ketiga, makan-makan tak tinggal. Namun dalam 3 perkara tadi, adakah dia habis begitu sahaja? Dalam memaknai 3 perkara tadi, ialah kita mesti ada kesinambungan membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil perjalanan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Itu yang penting. Yang masih lagi menjadi kabur di kalangan umat Rasulullah ini di akhir zaman,
yang masih lagi tidak jejak molek dalam penghayatan umat di akhir zaman. Pasal apa saya berani berkata demikian? Pasal dalam setiap tahun kita menyambut Maulud Nabi, di samping kita sedang mencecah mengisi nikmat kemerdekaan tahun yang ke-65, tetapi perkara-perkara yang diperangi oleh Rasulullah masih berleluasa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketika Rasulullah berjaya membuka kota Mekah, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah memerangi syirik dengan menghancurkan patung-patung berhala. Tidak lagi makhluk mengabdikan diri kepada makhluk. Ketika berlakunya pembukaan kota Mekah, Rasulullah memerangi arak, memerangi judi, memerangi riba, dengan mengharamkan semua perkara tadi di atas kekuatan berdaulatnya sebagai sebuah kuasa pemerintahan. Yang sebelum itu tidak ada kekuatan untuk dilaksanakan, pasal Islam tidak ada kekuatan berdaulat sebagai kuasa pemerintahan. Tetapi bila berlakunya pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, setelah 8 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, maka baru ada kekuatan. Islam dapat berfungsi sebagai sebuah kuasa. Bukan hanya di semenanjung Arab, tetapi menjadi kuasa tunggal dunia selepas beberapa tempoh kewafatan Nabi SAW. Terutamanya di zaman Khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar berjaya mengambil semula Baitul Maqdis daripada jajahan Rom Byzantine, menjadi suatu bukti mana-mana negara yang berjaya menguasai Baitul Maqdis, dialah yang bergelar kuasa tunggal ataupun kuasa besar dunia. Maka Sayyidina Umar telah berjaya membuktikan dan melaksanakannya. Pasal Sayyidina Umar menterjemahkan sebagaimana sifat orang beriman, apa yang disaksikan kepada Allah dan Rasul, maka dibuktikan melalui tindakan dan perbuatan. Sebab itulah bila kita petik dan melihat kandungan ayat surah As-Saff tadi, Allah memberi satu amaran yang keras kepada orang yang beriman. Wahai orang beriman, jangan kamu cakap dengan apa yang kamu dak buat. Allah mengajar kita orang beriman supaya ada sifat tanggungjawab. Allah mengajar kita orang beriman supaya ada sifat amanah. Allah mengajar dan mengingatkan kita orang beriman supaya tidak mengabaikan amanah dan tanggungjawab dalam memakmurkan bumi Allah Ta'ala ini. Allah Ta'ala amat murka, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian dan kemurkaan Allah ke atas apa yang kamu cakap tapi kamu tak buat. Hak paling jelas sekali, kita ni buat janji dengan Allah tiap-tiap hari. Dalam sembahyang kita baca doa iftitah. Dalam doa iftitah itu kita buat aku janji dengan Allah Ta'ala. Inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Maksud ibadah ni merangkumi semua, bukan sembahyang saja. Segala yang bersifat ibadah, maka itulah termasuk ikrar kita. Solatku, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam.
Bila kita sudah menyatakan ikrar dan janji itu, menyerah diri kita kepada Allah dan semua perkara-perkara yang dinyatakan oleh mulut kita dalam ikrar tadi, tiba-tiba pada saat pelaksanaannya kita tak buat. Itu yang terpaliknya kita dengan ayat surah As-Saff tadi. Ayat yang kedua surah As-Saff tadi. Allah Ta'ala memberi amaran dan menegur kita supaya jangan cakap dengan kita tak buat. Ibarat kata janji-janji, tapi janji yang dicapati. Tak, mana kata janji nak buat tapi tak buat. Itulah hakikat dia. Maknanya kita sudah memberi janji dan kesudian kita nak jaga agama Allah. Tiba-tiba di saat perlu kepada pelaksanaannya kita tak buat. Itu maksud dia. Buktinya kita sudah mencapai kemerdekaan 65 tahun. Kita bicara ni atas dasar umum. Bukan kata orang sini, tak, atas bicara umum kita, orang Islam dalam negara Malaysia, yang dilihat sebagai bila maksud merdeka ni kita bebas beramal dengan agama kita. Tidak ada kekangan lah sepatutnya, tidak ada halangan lah sepatutnya bila kita dah nyatakan merdekanya kita. Tidak ada halanganlah kita untuk menegakkan hukum Allah. Tidak ada halanganlah kita untuk mengharamkan riba, untuk mengharamkan judi, untuk mengharamkan arak. Tapi dalam pada kita melaungkan merdeka setiap tahun 31 Ogos dan kita melaungkan kalimah selawat kita pada Nabi setiap 12 Rabiul Awal, namun perkara-perkara mungkar tadi masih lagi berleluasa dan begitu segar berlaku dalam masyarakat. Jadi apa tujuannya? Nak rayaknya, inilah dia bentuk yang membawa kepada maksud kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan dan kebencian Allah di atas apa yang kamu nyatakan, di atas apa yang kamu cakapkan. Maknanya, erti kata lain, kita kena tunaikan ikrar kita itu supaya apa yang haram pada sisi Allah Ta'ala yang dinyatakan kepada kita, kita kena pastikan betul-betul pelaksanaannya itu haram dalam masyarakat. Maksud dia, kita kena pakat berjihad memerangi arak, judi, riba yang masih lagi bertebaran dalam masyarakat. Maka di sini kaitannya dengan kuasa pemerintahan. Terutama dalam konsep kita negara demokrasi pilihan raya, yang merupakan laluan dan saluran untuk menterjemahkan apa yang kita ikrarkan dalam sembahyang kita, apa yang telah kita janjikan di hadapan Allah ketika solat kita. Kita janjilah dengan Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kalau kita benar hidup ini untuk Allah, ibadah ini untuk Allah, mati ini untuk Allah, kita kena bersedia dan mampu untuk mengharamkan semua perkara yang sedang berlega-lega dalam masyarakat kita, seperti arak, judi, riba. Tapi malangnya perkara-perkara itu tidak ada usaha untuk diharamkan secara amnya, tanpa dinafikan adanya kumpulan dan jamaah yang sedang berjuang, yang berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab itu. Dan kita hari ini untuk bersama dengan gerak kerja jemaah dan pelaksanaannya. Itu mesej yang kita nak faham.
Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada dari kalangan kamu satu golongan, satu puak, satu jamaah, satu kumpulan, satu parti, satu gerak kerja secara berkumpulan. Yad'una ilal khair, menyeru kepada al-khair, itulah al-Islam. Dalam Islam itu gerak kerjanya merangkumi wa ya'muruna bil ma'ruf, ajak orang kepada yang baik. Yang baik itulah merangkumi perkara ketaatan, menunaikan suruhan Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah mungkar, maknanya kuat kuasakan hukum hakam syariat yang diwajibkan Allah, termasuk hudud, qisas dan yang seangkatan dengannya. Dan kesemua perkara tadi tak mampu dan tak boleh dilakukan melainkan dengan ada kuasa pemerintahan. Di sinilah tuntutannya wajib untuk kita bersama berdaulat dengan kuasa pemerintahan bersama dengan mereka yang nak menegakkan perkara-perkara tadi. Jadi inilah trust kepada dalil kefahaman kita, yang tak boleh kita ambil sambil lewa, tak boleh ambil remeh. Pasal menjadi masyarakat akhir zaman hari ini, mereka telah menganggap perkara ini satu perkara yang pilihan, bukannya satu kewajipan. Terutama bila sebut pilihan raya, ngundi ataupun politik. Masyarakat kita dia sudah tidak ada rasa keinginan untuk ambil berat perjalanannya. Diingat perkara tadi melibatkan pemerintahan, melibatkan pilihan raya, melibatkan politik ni tak ada kaitan dosa pahala, tak ada kaitan catat tang malaikat. Kalau mai ada dalam belenggu otak kita menyatakan tak ada kaitan dengan catat tang para malaikat akan perkara politik dan pilihan raya ni, menunjukkan cetek dan jahilnya kita, menunjukkan kita sudah berjaya menjadi golongan sekularisme. Orang sekular sahaja yang pegang fahaman itu. Agama suku, politik suku, ataupun agama suku, urusan kehidupan dunia suku. Itu yang jadi 3 suku. Kena tipu sokmo, kena ngenak sokmo, dan makin naik toncang golongan-golongan yang disebut sebagai penyangak dan penyamun harta rakyat dan khazanah negara. Pasal ada ambil cara heran apa yang berlaku. Kononnya warak dong wabarkong, tak ambil dosa, tak ambil cara hal itu pasal apa? Takut dosa. Tapi rupanya dosa parok lagi sebab tak cara terus. Sebab membiarkan mungkar berleluasa, bermaharajalela. Perkara inilah masyarakat kurang jelas. Masyarakat kurang ambil perhatian. Apabila orang Islam tidak mengambil perjalanan secara jelas perkara ini, akan bermaharajalela mereka yang bukan ahli. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam satu hadis, ketika datang seorang badui bertanya Nabi ketika Nabi sedang dalam majlis ilmu menyampaikan ilmu kepada para pendengar, kepada para sahabat. Lalu bila soalan itu Nabi tak endah, para sahabat yang ada depan Nabi ini mari mikir, adakah Nabi ni tak dengar ke ataupun Nabi tak suka dengan soalan ni? Lam yasma' bima qal au kariha ma qala. Maka sejuruh lepas Nabi habis bicara menyampaikan ilmu kepada para sahabat tadi, barulah Nabi ambil perhatian. Nabi paling ke arah badui tadi. Aina sa'ilu anis sa'ah? Mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi?
Maka Badui itu pun bangun bercakap, ha anaza ya Rasulullah, sayalah wahai Rasulullah yang bertanya tentang kiamat tadi. Maka Rasulullah menjawab, iza duyyi'atil amanah, bila amanah dipersia-siakan, apabila kewajipan tidak ditunaikan dan diberikan kepada yang sepatutnya. Itu maksud dia. Bila Badui tanya lagi Nabi, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, apa maksud apabila amanah diserah, apabila amanah itu disia-siakan? Maka Nabi sebut, iza wussidal amr ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Bila urusan orang ramai, kepimpinan diserah kepada bukan ahli, tunggulah berlakunya huru-hara dalam masyarakat. Tapi Nabi sebut kiamat di situ. Ulama hadis menguraikan masuk kiamat ni bukanlah kiamat secara hakikat dia, tapi huru-hara. Jadi hancur masyarakat. Nah. Jadi bila itulah yang Nabi beri satu gambaran dan panduan kepada kita, menjadikan satu kewajipan kita mengambil berat di saat kita hari ini masuk dah apa disebut pilihan raya. Kita dah masuk dah fatrah pilihan raya. Telah diisytiharkan pembubaran pada 10 hari bulan 10 baru ni. Akibat daripada nak jaga 2-3 orang hak pasal pada pengak, wak salah ambil harta rakyat, habis orang lain kena tanggung sama berhadapan dengan perkara ini. Di saat musim ni musim nak masuk tengkujuh, orang duk sibuk persiapan nak hadapi banjir, tapi ada satu golongan dia sibuk nak pilihan raya. Pasal apa? Pasal desakan oleh beberapa 2-3 ekor bahasa penyangat-penyamu harta rakyat, harta negara. Tak. Pasal ekor pasal jahat sangat. Tak. Biarlah sapa-sapalah. Biar reti bahasa sikit. Tak. Habis menyusah pada orang lain. Tak. Namun kita atas dasar profesional ni kita buat jugalah. Kita hadapi jugalah. Namun bagaimana kita nak pastikan supaya mereka yang disifatkan sebagai penyangat-penyamu ni daripada bebas bermaharajalela, kita kena membina kekuatan umat, kesatuan umat untuk kita bersama membanteras golongan-golongan yang masih nak buat cara hidup yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala ini. Maka sebab itulah perjalanan politik kena ambil cakni. Terutamanya kita yang ada anak-anak yang berumur 18 tahun dan ke atas. Kena sedarkan mereka dan bangunkan mereka daripada tidur cahaya yang terang. Sebab anak-anak muda pada hari ini, mereka tak rasa tanggungjawab untuk mengambil berat perkara ini. Mereka sudah lama dicandukan dengan hiburan-hiburan, termasuklah media sosial. Mereka menganggap yang mereka nak ialah orang yang boleh memenuhi kehendak dan keinginan mereka saja. Mereka tak nampak letak agama dan hukum hakam mengatasi segala-galanya. Jadi kita sebagai ibu bapa, kalau kita ada anak saudara, kalau kita ada adik-adik, kalau kita ada cucu cicit yang dah berumur 18 tahun dan ke atas, kita kena beri pesanan dan nasihat kepada mereka. Ini sebagai satu usaha wajib nak selamatkan negara dan selamatkan diri kita daripada murka Allah ke atas kita. Sebab kita bicara tadi, kita orang beriman buat janji dengan Allah tiap-tiap hari, kita kena kota janji kita dengan Allah Ta'ala. Di antara kotanya, tunainya janji kita dengan Allah Ta'ala, kita pastikan mungkar tidak lagi berleluasa. Maka kekuatannya untuk melaksanakan mungkar itu dapat dihapuskan dengan kuasa pemerintahan. Itu kaedah yang kena faham. Jadi sebab itulah kewajipan mengundi ini tidak boleh diabaikan dan tak boleh dibuat-buat lupa. Kalau kita tak ambil perjalanan, kita menanggung dosa. Kalau kita tak keluar mengundi, kita tak mengambil perjalanan dalam perkembangan semasa politik tanah air, kita dikira sebagai orang-orang yang tak mengendahkan hal ehwal orang Islam dalam negara sendiri.
man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Nabi pernah bersabda, sesiapa yang tak mengambil berat akan saudara Islamnya yang lain, dia bukan dari kalangan mereka. Maknanya, menurut kepada hewalan negara kita hari ini, musim PRU. Kalau kita tak cara heran, maknanya kita bukan daripada kumpulan orang Islam dalam memenuhi kewajipan dan tuntutan. Itu kena faham situ. Kalau ni sebab kita melihat pada sudut isu global, Palestin, kalau kita tak ambil berat perkembangan hak ehwal semasa orang Islam di Palestin, kekejaman Zionis kepada orang Islam di Palestin, bermaksud kita tidak memenuhi kedudukan kita sebahagian daripada orang Islam di Palestin dan sebahagian orang beriman yang bersaudara dalam memenuhi tuntutan agama yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi dalam konteks dalam negara kita kena mengambil berat, supaya kita tidak menanggung kemurkaan Allah, supaya kita hidup dalam keadaan memenuhi apa yang telah menjadi sunnah besar yang ditunjukkan oleh Nabi kepada kita semua. Nabi bawa agenda rahmat sehingga akhirnya patung-patung berhala, segala syirik dapat dihancurkan, dan Nabi dapat hapuskan segala bentuk amalan kehidupan yang melampaui batas seperti berjudi, arak, berzina, pertumpahan darah. Maka akhirnya mereka semua dapat diselamatkan dengan nikmat Islam, lalu mereka mendapat nikmat kesejahteraan, sehingga Allah Ta'ala mengangkat darjat dan memberi kemuliaan kepada mereka. Akhirnya Rom dan Parsi sebagai dua kuasa besar dunia yang dilihat digeruni oleh semua pada waktu itu, tiba-tiba Rom dan Parsi tunduk dan begitu respect kepada nilai Islam dan kekuatan Islam yang dicapai pada waktu selepas kewafatan Nabi SAW. Di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Osman, di zaman Sayyidina Ali, namun Islam terus mara menuju kepada peluasan wilayahnya, di samping kuasa-kuasa besar dunia tidak ngeri, tak mampu untuk berlawan, tak mampu untuk berhadapan lagi. Pasal kekuatannya pada keimanan dan ketakwaan dan prinsip dan jati diri yang dicapai oleh mereka para generasi awal umat Islam dan salafus soleh. Maka itulah ukuran dan panduan kepada kita untuk kita menyambung perjalanannya, untuk kita mencapai kepada nilai yang sama seperti yang dicapai oleh mereka. Maka sebab itulah kita kena sentiasa bersama dengan gerak kerja ini agar Allah merahmati kita, agar Allah meredai kita. Jangan sampai satu ancaman Allah betul-betul berlaku kepada kita, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, siapa dari kalangan kamu yang berpaling daripada menunaikan tanggungjawab ini, tanggungjawab nak jaga agama Allah, memperjuangkan agama Allah, menjaga kedaulatan agama Allah. Kalau kita pakat wak dak layang, pakat wak dak sungguh, pakat tidak hiraukan apa yang menjadi kewajipan kepada kita akan pelaksanaannya ini, Allah kata apa dia? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala akan wak mari golongan yang lain, kumpulan yang lain, yang sifatnya Allah nyatakan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kasih mereka dan mereka kasihkan Allah. Maknanya kalau kita orang Melayu Islam hari ni wak dak sungguh nak jaga Islam, wak dak sungguh untuk berjuang menjaga kedaulatan agama Allah Ta'ala, tidak mustahil Allah wak boleh wak mari kaum yang lain selain pada bangsa Melayu, lalu Allah Ta'ala jadikan anugerah kepada mereka dapat nikmat iman dan Islam, sehingga mereka beramal dengan sebenar-benarnya, lalu Allah kasih mereka dan mereka kasihkan Allah. Boleh berlaku. Sebab sudah berlakulah sejarah. Kita orang Islam, orang Arab tak tunaikan hak dengan
sebenar-benarnya. Akhirnya Allah wak naik golongan yang bukan Arab bawa Islam. Golongan Mamalik. Daripadanya lahirlah tokoh-tokoh yang hebat, antaranya Ibnu Majah, Imam Tirmizi. Kemudian bersilih ganti dengan golongan yang lain juga bukan Arab, antaranya Kurdish. Lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya merampas semula Baitul Maqdis daripada Salibiyah ataupun tentera Salib. Kemudian silih berganti lagi, Islam dibawa lagi oleh bukan Arab, antaranya lain Turki. Pernah bawa dan memandu Islam sehingga terbinanya Empayar Turki Osmaniyah. Maka begitulah panduan kepada kita. Kalau kita orang Melayu Islam, wak ayang ketik tunggal, wak dak rok cetang, dak apa nak gagah, dak apa nak sungguh, Allah boleh tukar bangsa lain bawa Islam. Dengan Allah anugerahkan nikmat iman yang sebenar-benar kepada mereka, lalu Allah kasihkan mereka, mereka kasihkan Allah. Jadi kita kena pertahankan apa nikmat yang Allah beri pada kita ni, biar kita menjadi golongan yang Allah kasihkan kita dan kita kasihkan Allah. Dan kita mampu menterjemahkan sifat azillatin alal mu'minin. Kita berlemah lembut dan bekerjasama, bertolak ansur sesama orang beriman. Kita bina kekuatan sesama kita orang beriman, terutama dalam suasana politik tanah air kita ni. Kita ada parti-parti politik di kalangan Melayu Islam. Sebab itu Tok Guru buat satu pendekatan apa? Ambil perjalanan untuk perbanyakkan kawan dalam politik untuk membina kekuatan dan kesatuan orang Melayu Islam terutamanya. Sebab itu terbentuknya, hak kita sedia maklum, adanya muafakat nasional, adanya perikatan nasional. Itu sebagai pendekatan untuk menterjemahkan nilai azillatin alal mu'minin, bersifat lemah lembut, bertoleransi, membina kekuatan sesama orang beriman. A'izzatin alal kafirin, bersifat tegas dengan orang-orang kafir. Tidak bekerjasama dalam perkara yang telah menggugat teras dan dasar agama. Tak kira siapa saja, sama ada kafir terang-terang ataupun kalangan orang yang mengaku Islam tapi memperjuangkan kekufuran. Tak ada kompromi, tak ada kerjasama, tak ada ruang untuk diberi laluan perkara ini. Lalu yujahiduna fi sabilillah, berjuangnya kita pada jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak endah lagi apa cacian, kata-kata nista, maki ataupun tindakan jahat oleh mereka yang memusuhi agenda dan perjuangan yang kita perjuangkan ini. Makna kata, orang kata apa yang macam tak ada batu ke, nak main gabung-gabung contoh, ataupun apa yang lembek sangat, beri sangat mengalah, banyak sangat mengalah. Tak, bukan gitu. Kita bergerak dengan cara mengikut panduan. Nabi pun pernah diasak oleh Sayyidina Umar. Ketika berlaku perjanjian Al-Hudaybiyah, Nabi setuju gencatan senjata yang berlaku. Nabi setuju dengan permintaan orang Quraisy, orang kafir Quraisy untuk tidak masuk ke Mekah. Dah kena pakai ihram siap-siap dah ni, tiba-tiba batal, tak masuk. Ro'i kepada permintaan orang Mekah tadi, orang musyrikin Mekah. Adakah Nabi dilihat dayus? Tidak. Nabi buat mengikut ada sandaran, ada keperluan dan ada hikmah. Itulah namanya siasah politik. Itu maksud dia. Sampai Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, buat apa ni? Ikut area sangat pokok menatang kafir ni. Bahasa kasar sikit lah. Siapa dak teruskan umrah ni, buat apa ni Rasulullah? Bukankah Rasulullah ajar kita berpegang pada kebenaran, tak boleh tunduk pada kebatilan? Mereka sekat kita buat umrah ni Rasulullah. Nabi kata, ya betul. Nabi kata, tak. Tapi di sebalik apa yang Nabi buat tu bukan menunjukkan tunduk dan redha dengan kehendak musuh. Ia bersifat strategi untuk mendapat suatu hasil yang lebih besar pulangan dia.
Dan memang itulah kesannya lepas perjanjian Al-Hudaybiyah, 2 tahun selepas tu berlaku pembukaan kota Mekah. Bukan setakat boleh pergi sekali umrah, lebih banyak kali nak pergi umrah. Bebas untuk pergi umrah lepas pada itu. Nah, maknanya itulah namanya siasah politik. Nah, sama juga dengan kita hari ni. Bila dah Tok Guru pimpinan utama kata kena muafakat. Bila Tok Guru kata kena perkasakan perikatan. Nah, mana mesti ada agenda, mesti ada strategi yang perlu kita faham, yang perlu kita sama-sama jayakan. Itu maksud dia. Jadi sebab itulah pada saat ini kita terjemahkan apa yang Allah Ta'ala nyatakan tadi, kita tak hirau dah apa kata orang. Sebab kita bergerak mengikut dalil dan panduan yang Allah dan Rasul nyatakan kepada kita. Wala yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itulah dia, demikianlah dia apa yang Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Bila kita betul-betul beriman meyakini segala apa yang telah pun Allah dan Rasul nyatakan dan janjikan, maka itulah dia kelebihan orang-orang yang mengambil perjalanannya, Allah takkan sia-siakan. Termasuk Allah akan beri kemenangan dan kejayaan. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya dan lagi luas pengetahuan dan pendengarannya akan hamba-hambanya. Jadi sebab itulah ayat ini menjadi satu motivasi dan pedoman dan bimbingan buat kita untuk kita menghadapi PRU pada masa yang tak lama lagi, pada bulan November nanti. Dan kita sama-sama teguh pertahan negeri Terengganu dan teguh pertahan dengan kekuatan kabinet yang ada untuk kita sama-sama mencapai kepada suatu kelangsungan untuk kita membentuk sebuah kekerajaan yang begitu kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan kita memiliki dominan kekuatan majoriti dalam parlimen selepas PRU nanti insya-Allah, supaya kita dapat rahmat Allah dan redha Allah dalam kehidupan kita yang mudah-mudahan bersambung kepada anak, cucu, cicit, cuit kita pada masa yang akan datang. Jadi inilah satu kewajipan buat kita semua. Kita pakat usaha, pakat sama-sama jayakannya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan apabila kita memenuhi tuntutan-tuntutan dan ciri-ciri yang Allah Ta'ala kehendaki tadi. Maka kita sekadarnya daripada saya untuk malam ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.